اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6 baris bawah sekali. Surat 6 bagi bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga, dan bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Ihsan bahagian yang ketiga daripada 3 bahagian agama, yang mana tajuk kita masih lagi di huraian yang pertama, fasal yang pertama, tajuk yang pertama pada pengenalan agama. Fasal yang kedua di hadapan pembicaraan berkaitan dengan hukum syarak. Sekarang ni pembicaraan sekarang berkaitan dengan agama. Apa dia agama? Agama adalah perhimpunan hukum hakam, undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa datang oleh Rasul kepada umat manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tu agama. Agama ni ketetapan hukum hakam, undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang dibawa datang oleh Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Yang mana agama ni, perhimpunan hukum hakam, perhimpunan undang-undang ni adalah untuk keselamatan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Mana agama ni bukan untuk selamat akhirat saja, selamat dunia dan akhirat. Kalau kita nak selamat, kembali kepada agama. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, menjadikan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala bukan jadi kosong gitu. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk bawa agama kepada umat. Jadi kalau kita ada apa-apa perkara, kembali kepada agama. Kenapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kembali kepada Allah? Kembali pada agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kita ni bukan terkial-kial, tidak ada panduan, bukan. Kita ada agama. Kita kata kita ni ada Tuhan. Kita ni makhluk Tuhan, duduk di bumi Tuhan. Tuhan bukan kata bebas kita dah. Tuhan menetapkan undang-undang, hukum hakam untuk supaya kita ni selamat dunia dan akhirat. Siapakah yang mengetahui apakah jalan untuk selamat manusia dunia dan akhirat? Yang mengetahui tidak lain melainkan yang mencipta manusia, yang mencipta dunia dan akhirat. Mana apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada agama. Kemudian agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merangkumi 3 bahagian. Islam, iman
dan ihsan. Ada ketiga-tiga bahagian ni, ada agama lah. Tak lengkap ketiga-tiga bahagian ni, tidak lengkaplah agama. Tidak ada Islam, tidak ada iman, tak sah agama. Tidak ada ihsan, tidak lengkap, tidak sempurna agama. Nak sah, nak lengkap agama, nak sah, nak sempurna agama, kembali kepada Islam, iman dan ihsan, tiga bahagian ni. Yang mana kita nak kena, nak tahu agama, nak tahu bahagian agama, tak ada jalan lain melainkan kembali kepada ilmu agama. Nak kenal apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan, nak kenal, nak tahu, kembali kepada ilmu agama. Kena belajar agama. Apa makna belajar agama? Belajar untuk memahami Islam, iman dan ihsan. Itu dia panggil belajar agama. Yang mana Islam, iman dan ihsan ni terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam, iman dan ihsan terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita turut Quran dan hadis, selagi itulah kita turut agama, selamat kita. Tak sesak kitanya. Kalau kita tidak turut Al-Quran dan hadis, tak turut agama, maka sesaklah kitanya. Kemudian daripada Quran dan hadis ni pula ulama masukkan pengertian-pengertian agama dan Quran hadis. Ulama pecah pula kepada tiga ilmu: tauhid, fiqh dan tasawuf. Ambil sempurna daripada bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Di tauhid, fiqh, tasawuf inilah ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Jadi nak agama, kena kembali balik kepada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kemudian kita nak cari ketinggian agama tu, ilmu agama Allah ni luas. Tapi permulaan. Jadi kalau kita kata nak kembali pada agama, kena kembali kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Sebab kalau tak kembali kepada tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf untuk memastikan kita lengkap Islam, iman dan ihsan, tak lengkap ketiga-tiga ni, sesak kitanya walaupun rupa agama sekalipun. Yang mana terkadang kita ni hanyut gitu. Mayabang pun tak cukup. Dah dengan kehidupan dunia, lama-lama marilah terdetik di hati. Takkanlah seumpama ni semua, kita pun nak berubah, nak balik kepada agama. Apa agama? Islam, iman dan ihsan. Dan ilmu ada ke tak nak kenal mana Islam, iman, ihsan? Tak ada. Akhirnya kita ikutlah hak mana-mana hak kita jumpa, hak kita rasa macam hak ni dah agama yang sebenar. Kita pun turut. Sebenar ke tak sebenar, kita tak tahu. Ni kadang-kadang tidak ikut jalan agama yang sebenar, Islam, iman dan ihsan, tidak ikut Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sesat jawapan dia walaupun atas rupa agama sekalipun. Kadang-kadang dengan fahaman dia sendiri, kira-kira dunia ni sanggup diketepikan. Dengan fahaman agama dia sendiri, dunia disanggup ketepikan kerana nak akhirat. Comellah gitu. Tapi kalau tak kena jalan, tak kena jalan, dunia diketepikan. Kemudian kita nak pilih jalan agama, jalan akhirat. Dan ilmu ada ke tak nak kenal jalan agama yang sebenar? Semuanya mengaku sebenar belaka, tak ada orang mengaku salah. Walaupun ayah ping sekalipun, dia mengaku dia sebenar belaka. Akhirnya dunia tak ada, akhirat lepas. Akhirat saja terlepas akhirat. Sebab apa? Sebab dah ikut jalan agama yang sebenar, Islam, iman dan ihsan. Nak kembali pada agama, kembali pada ilmu. Tidak ada jalan lain. Tak usah kata nak ambil amal tu, nak ambil amal ni. Dia kata guru ni berini. Amal dan amal pun pastikan kita Islam kita betul, terutama sekali iman kita sah, kemudian ihsan kita tu, kita mengerjakan segala perintah Allah dengan ilmu. Ada tiga tu baru panggil beragama.
Tak ada tiga tu, walaupun buat rupa agama pun bukan beragama yang sebenar. Apabila sebati dalam kesesatan, agak sukar untuk kembali pada jalan agama yang sebenar. Dia sudah sebati dalam kesesatan. Walaupun rupa agama, tapi kalau tidak kembali kepada Islam, iman dan ihsan, Quran dan hadis, sesatlah. Sesat kita kalau tak kembali pada agama. Tapi mana agama? Kembali kepada ilmu. Ilmu untuk memahami Islam, iman dan ihsan. Sekarang pembicaraan kitanya pergi kepada ihsan. Islam terima bulat-bulat, terima sepenuh hati akan sekalian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman, percaya hati akan sekalian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan, mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Yang mana kita sebagai orang Islam, kita terima bulat-bulat. Itu perintah Allah, itu larangan Allah. Itu orang Islam. Kemudian apabila kita terima perkara itu perintah Allah, ihsannya laksanakan, kerjakan, tunaikan. Barulah cukup bahagian ketiga, ihsan. Kemudian mengerjakan segala yang disuruh ni pula. Apa perkara yang disuruh? Hak perintah zahir pun ada, hak perintah batin pun ada. Nak kerjakan segala yang disuruh ni. Kemudian segala yang disuruh tu pula, dia ada syarat-syarat dia, dia ada rukun-rukun dia. Contoh solat, ya, contoh sini mengerjakan sembahyang, solat. Solat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan Allah perintah solat, solatlah. Tak. Rasul nenek ajar macam mana cara solat yang sebenar. Jadi ihsan ni mengerjakan segala suruh, lengkap syarat serta rukun, barulah ada ihsan. Kalau solatnya solat, tapi syarat rukun tak cara pun. Syarat bagi tiap-tiap rukun pun dah tahu. Setakat tahu rukun 13. Setakat tahu rukun 13, tu budak-budak pun boleh ngapal rukun 13. Mula daripada rukun niat sampailah kepada rukun tertib. Tu budak-budak boleh ngapal. Tapi syarat bagi tiap-tiap rukun, ni nak lengkap ni ihsan. Nak lengkap ihsan. Kalau tidak ada ihsan, maka Islam dan iman tidak akan jadi sempurna. Nak lengkap ihsan ni, semayang, puasa, sempurna dengan syarat rukun. Kemudian syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemudian sempurna zahir dan batin. Kalau solat, syarat cukup, rukun cukup, syarat bagi tiap-tiap rukun pun cukup. Kemudian kita solat pula berjemaah, syarat-syarat berjemaah pun kita belajar cukup. Syarat-syarat berjemaah itu hak syarat zahir. Syarat hati pula batin. Solat tu ikhlas ataupun tidak, tu kembali pula kepada syarat batin. Ini ihsan. Mengerjakan segala perintah zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Orang dipanggil orang ni ada ihsan, dipanggil orang yang muhsin, muhsinin. Siapa muhsin? Orang yang buat baik, orang yang buat molek. Macam mana baik moleknya? Mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, menjauhkan segala larangan zahir dan batin. Dipanggil orang muhsinin. Kalau hanya menjauhkan maksiat zahir sahaja, maksiat zahir, judi, minum, tak ada. Maksiat mata pun tak ada, kita jaga. Maksiat telinga pun tak ada. Tapi maksiat hati, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, meninggalkan tidak. Dak kekal tu. Itu bukan orang baik. Bukan orang muhsin, orang yang berbuat baik, bukan. Orang hanya berpura-pura buat baik, biar orang tengok baik.
Hak dalam kau tak nampak. Orang muhsin yang sebenar, dia buat baik kerana Allah. Allah mengetahui zahir, dia comel zahir. Allah mengetahui batin hati, dia comel hati. Ini muhsin sungguh, buat baik kerana Allah. Kalau hanya buat baik zahir, itu bukan buat baik kerana Allah. Itu buat baik untuk dapat pujian dunia. Itu orang yang berpura-pura. Orang ada sifat nifak, berpura-pura. Hak menifak i'tiqadi tu orang kafir lah tu. Dia berpura-pura Islam tapi berimannya tidak, itu kafir. Dia berpura-pura menzahirkan Islam, menyembunyikan kafir, itu munafik i'tiqadi, itu kafir. Hak ni nifak amali ni. Perangai dia buat comel zahir je. Hak dalam maksiat dalam dia biarkan. Sebab apa? Sebab orang tak nampak. Makna apa? Dia berpura-pura baik tapi sebenarnya tak baik. Sebab apa? Dia hanya comel zahir sebab dia nak kepada manusia je. Kalau kita nak kepada manusia, tak pentinglah hak hati tu. Penting hak zahir sudahlah. Sebab manusia hanya pandang hak zahir saja. Tapi kalau buat baik kerana Allah, zahir pun sama, hati pun sama, batin pun sama. Sebab Allah maha mengetahui. Allah khabir, mengetahui zahir sebagian mengetahui hak batin. Mengetahui hak batin sebagian Allah Ta'ala mengetahui hak zahir. Ini baru muhsinin sungguh. Orang yang mengerjakan segala perintah Allah zahir dan batin, dan menjauhkan segala larangan Allah zahir dan batin. Itu ihsan. Kemudian meninggal ni pula ni, dia ada kedudukan dia pula. Kenapa mengerjakan sekali disuruh, meninggalkan sekali larang? Kerana dia sentiasa memperingatkan dirinya bahawa Allah mengetahui zahir dan batin. Maka dia pun buat taat, tinggal semua larangan. Sebab apa? Sebab dia sentiasa memperingatkan diri. Allah sentiasa melihat, memandang dan mengetahui apa yang kita lakukan. Itu dipanggil maqam muraqabah. Kita sentiasa memperingatkan diri kita, Allah sentiasa memandang akan kita. Akhir sampai peringkat dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Kerana basirahnya hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu maqam musyahadah, itu maqam aulia. Siapa maqam ni, dia tidak boleh dah nak berhenti buat ibadat. Siapa tahap ni, dia pandangan mereka kepada ibadat tidak ada dah. Di hati mereka hanya ada Allah. Tetapi siapa tahap ni, oleh kerana hati dia sentiasa bersama dengan Allah, dia sudah tidak mampu lagi nak meninggalkan ibadah. Nak tinggalkan solat pun tak mampu. Meninggalkan solat ni diumpamakan ikan keluar daripada air, seolah-olah seumpama tu. Ni sampai maqam musyahadah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Dia kata engkau beribadah akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah, melihat dengan basirah. Ini maqam aulia, maqam musyahadah. Ada siapa tahap tu? Nabi kata fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jikalau engkau tidak dapat melihat Allah dengan basirah, Allah sentiasa melihat akan dikau. Ini maqam muraqabah. Kita sentiasa memperingatkan diri. Allah sentiasa memandang, melihat, mengetahui apa yang kita lakukan zahir dan batin. Hak maqam muraqabah ni lah tahap-tahap yang berbeza. Maqam musyahadah pun dia ada maqam-maqam yang berbeza. Hak maqam muraqabah ni pun gitulah. Tain kita sedar, kita peringatkan diri, kita taat kepada Allah. Tain kita balik khayal ni kok ikut nafsu dah jawapan dia. Ni maqam syariat ni gitulah. Sebab tu jadi buat benda Tuhan larang. Sebab apa? Lupa bahawa Allah sentiasa melihat, memandang apa yang kita lakukan. Apabila tergelincir seumpama tu, segera bertaubat. Segera bertaubat. Itu semua kembali kepada ilmu belaka tu. Sebab kita nak memperingatkan diri kita akan perkara yang Tuhan perintah. Apa perkara Tuhan perintah? Kembali kepada ilmu. Ini cerita bab ihsan ni. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Islam dengan iman, tu permulaan. Sebab itulah
Jibril AS tanya Nabi, hadis depan dia ada muka surat 7 tu. Jibril tanya mula-mula, akhbirni anil Islam, cerita akan aku ya Muhammad apa dia Islam. Soalan yang kedua, akhbirni anil iman, cerita akan aku ya Muhammad apa dia iman. Soalan yang ketiga, akhbirni anil ihsan, cerita akan aku ya Muhammad apa dia ihsan. Islam, iman dan ihsan ni memang kena susun gitu. Sebelum kita nak cerita ihsan, kita nak menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dia kena mari daripada Islam dan iman terlebih dahulu. Mari daripada Islam dan iman terlebih dahulu. Kena faham Islam tu apa, kena faham iman tu apa, tiap-tiap satu rukun iman dan syarat untuk sah satu-satu rukun iman kena kemas dulu situ, baru pergi kepada ihsan. Ini jalan agama yang Nabi SAW bawa. Ini jalan Al-Quranul Karim. Bukan kitab yang susung seumpama ni. Susung Islam, iman dan ihsan ni bukan kitab. Ni sabdaan Nabi SAW. Dan ini jugalah yang dibawa oleh Nabi mengikut jalan Al-Quranul Karim. Terutama sekali iman tu. Zahirnya Islam lah. Kalau kita Islam yang diwarisi. Kalau pada masa Nabi, sahabat masuk Islam serta beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan puak-puak munafik masuk Islam tetapi tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam tetapi tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Islam dengan iman dia, barulah cerita bab ketaatan, perintah-perintah. Perintah solat ke, perintah puasa ke, apa-apa perintah, zahir dan batin. Perintah wajib ke, perintah sunat ke, diperintah kepada orang-orang Islam yang beriman. Diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baru diperintah syariat-syariat bahagian ihsan ni. Tiba-tiba kita nak pergi kepada bahagian buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Bab akidah tak peduli. Itu bukan jalan agama. Tak usah duk pusinglah, tu bukan jalan agama. Sebab kena ada Islam, iman, barulah pergi kepada ihsan. Ini jalan hak Nabi bawa. Bukan ulama yang susung gini, bukan kitab yang susung gini. Sebab kitab karangan ulama warasatul anbiya, sumbernya Al-Quran dan hadis. Siapa sekalipun kalau tidak ikut Quran dan hadis, sesatlah dianya. Ulama, bukan ulama lah nama dia kalau tidak turut Quran dan hadis. Jadi kitab-kitab karangan ulama ni bukan rekaan. Ni kitab ulama. Kena tekan bab Islam, iman dulu, bab ilmu dulu. Quran ada satu lagi. Quran ada, dia kata apa nak bala tu. Baca kitab, lepas tu kitab pula hak ulama. Baca kitab. Biasanya orang tambah kitab ulama ni, orang tambah ulama dia tambah mazhab. Dia tambah ulama tambah kitab tu. Ni kita baca kitab, tiba-tiba tu kitab, Qurannya lain. Quran ni suruh amal, suruh berzikir. Tapi suruh berzikir suruh pada siapa? Suruh pada ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Itu ayat madaniyah, ayat yang diturunkan selepas hijrah ke Madinah. Ayat makiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ayat-ayat untuk seruan kepada beriman kepada Allah, beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Kita ambil molek ni pemahaman agama ni. Comel kita Al-Misbahul Munir ni. Nak cerita-cerita panjang apa pun kena faham agama dulu. Walaupun kita nak cerita bab iman, bab Islam pekoh lah, bab Islam tasawuf ulama pecah lah. Kita nak cerita bab iman, tapi comelnya kita nak cerita bab iman pun, agama ni bukan iman saja. Agama bukan iman saja. Agama Islam, iman dan ihsan. Tapi kita nak ambil satu bahagian lah iman. Tapi dia cerita dulu bahagian agama. Sebab apa? Yalah, takut iman je. Bab ihsan tak peduli mana. Itu bukan beragama yang sempurna. Hak berat laginya beramal je. Iman akidah dak cara. Itu dak pakai awal-awal. Yang pertama nak sah Islam dan iman terlebih dahulu, barulah pergi pada ihsan.
Ini comel kita Al-Misbahul Munir. Ulama karang ni, ulama karang bukan rekaan dia. Ini ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ni dan dia tak ikut jalan ni, dia pusing jugalah ke mana pun nak jadi hak dia. Ngaji sifat 20 tak apa, tak ngaji sifat 20 pun ngaji kemudian tak apa. Macam mana kita nak amal warna kalau kita tak kemah bab pegangan, belajar semula-semula. Bila semulanya cuba tengok kau lama mana dah duduk berjalan, dah ajar dak sifat 20, ajar bab akidah dak. Lepas tu agama apa? Semula-semula tu. Kemudian pun tak apa ilmu ni, amal dulu. Kemudian tu salah dah sebab kita kena ilmu dulu. Tapi kalau kata kemudian lah, kemudian buat ke tak sebenarnya? Lengkap dah ilmu, pelengkap dah ilmu untuk memastikan Islam, iman dan ihsan kita sempurna. Tak pelengkap pun dah tu, kemudian macam mana? Jangan buat lebih kurang bab kewajipan belajar ni. Kewajipan belajar ilmu agama ijma' ulama. Jangan kita buat lebih kurang berkaitan dengan kewajipan belajar ilmu agama yang wajib ijma' ulama. Jangan kita buat lebih kurang. Salah lebih kurang boleh terbatal agama kita ingat baik. Hak tak belajar tu tak pakar dah. Buat amal macam mana pun tak belajar molek bab akidah. Contohnya amalan tak pakar. Kemudian kalau mempermudah-mudahkan pula bab belajar ni, siaplah bab agama. Sebab sumber agama kita Quran dan hadis. Untuk memahami Quran dan hadis berpandukan kepada ilmu. Ilmu yang disusun oleh ulama dalam kitab tauhid, fiqh dan tasawuf. Kita buat ilmu fardhu ain ni buat lebih kurang je. Nak agama buat lebih kurang je. Akhir dah faham pun Islam imannya apa. Orang mengucap 2 kalimah syahadah, orang kafir masuk Islam tu, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum sepak ngaji 40 mati dia. Nak tanam mana dia? Dah tak ngaji 40 lagi ni. Tak fahamnya apa dia syahadah, tak faham apa dia Islam dan iman. Dah dia tak belajar lagi sifat 20 sebab dia mati lepas mengucap. Maka nak tanam mana dia? Apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan sukarela dia sendiri dan dia memahami makna 2 kalimah syahadah, Allah jua Tuhan. Kalau Tuhan agama asal dia banyak, ada macam-macam Tuhan dianya. Tapi dalam syahadah kitanya Allah jua Tuhan. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ni utusan Allah. Dia faham dan dia percaya dengan apa yang diucapkan, sah Islam, sah iman dia, mati syurga lalu dah. Lepas tu tak ada ngaji 40. Lepas tu secara tafsir lah pula. Lepas masuk Islam, zahir mengaku Allah jua Tuhan, hati pun percaya Allah jua Tuhan, sah iman. Lepas tu Allah jua Tuhan ni sifat mana pula sifat Tuhan ni? Tu secara tafsir sedikit demi sedikit nak belajarlah kaedah sifat 20. Lepas tu kemudianlah pula. Tapi pada masa dia mengucap 2 kalimah syahadah, makna hati dia pun percaya apa yang diucapkan, sah Islam dan iman. Kalau dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah kerana terpaksa nak berkahwin dengan orang Melayu, dia pun Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan warna dia pun Muhammad ni dengan nama Muhammad dia fobia dah tak berahi Nabi Muhammad ni. Lepas tu buat pengucap nak nikah dengan orang Melayu, kalau tak mengucap tak boleh nikah. Gitu je. Tu dia hati dengan Tuhan lah. Zahir kita tetap hukum dia Islam. Kalau mati tak nak bawa Islam juga, tapi dia tidak beriman. Sebab dia tak percaya hati dengan apa yang diucap. Dia ucap tu ada tujuan lain, tujuan semata-mata nak berkahwin je. Tapi kalau diucap serta dia faham apa yang diucap dan dia percaya Allah jua Tuhan, hati dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, sah iman dia. Dia tak ngaji lagi kaedah sifat 20. Hak tu semulalah secara tafsir, secara perhalusi pula. Mati dia ahli syurga lah. Tak faham gitu lalu mana. Mengucap dia kalimah syahadah, tak sempat ngaji 40 mati, nak tanam mana? Jauhnya lah. Umbi agama pun tak faham. Umbi agama. Nak sah Islam, nak sah iman, umbi pun tak faham. Ni kena mak molek lah. Akhir zaman ni macam-macam. Kita balik kepada kitab.
untuk memahami agama Islam, iman dan ihsan, tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak sudah musim kat manalah. Tauhid, fiqh, tasawuf ni lah jalanan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mula daripada Islam, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, ini pergi pula kepada mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kembali kepada ilmu. Ini pergi kepada bahagian ketiga, ihsan. Islam soalan pertama, soalan keduanya iman, soalan ketiganya ihsan. Di muka surat 7 tu didatangkan hadis berkaitan dengan pertanyaan Jibril AS kepada Nabi berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Jadi ihsan ni mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kemudian seolah-olah engkau melihat Allah tu, itu maqam, kedudukan lah. Sebab Islam pun ada kedudukan juga, iman pun ada kedudukan juga, ihsan pun ada dia punya maqam dia juga. Semata-mata ihsan buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang, zahir dan batin. Tapi buat tu macam mana tu? Sampai tahap mana? Sampai tahap seolah-olah engkau melihat akan Allah. Itu maqam musyahadah, maqam aulia. Tak sampai maqam tu, kita sentiasa memperingatkan diri kitanya, Allah sentiasa melihat kita. Ataupun kurang-kurang kita orang awam ni, kita ingat malaikat kiri kanan tu je. Tu orang awam gitulah tu, ingat malaikat kiri kanan. Hodok catat apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Kalau tu lah kita orang awam ni. Ingat semua ke dah? Tengoklah taat semua ke dah? Taat semua. Hak tain tengok benda Tuhan larang tu, ingat tu. Ingat ni malaikat tengok catat, tapi nak tengok juga gitu. Dengar cerita-cerita karu-karu, dengar orang mengumpat contoh, kita dengar sedapnya dengar. Ingat dah tu. Malaikat catat, kita duk dengar. Kita dengar je. Kita dak sapuk pun, kita dak tambah dak apa, dengar je. Dengar je apa? Bila kita dengar perkara yang diharamkan orang tu berkata, kita pun diharamkan dengar. Tiap-tiap perkara yang dilarang orang tu berkata, orang yang tukar dengar pun dilarang juga. Kita pun dengar sedap je cerita kata kat orang ni mengumpat. Ingat dah. Wakil hati duk catat. Sebab apa jadi gitu? Kerana lupalah. Tidak memperingatkan diri bahawa Allah sentiasa melihat akan kita. Lepas tu macam mana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maqam muraqabah ni pun atas masing-masing lah, atas kekuatan masing-masing. Tapi pokok pangkalnya kena kembali pada ilmu. Kalau tak kembali pada ilmu, kita tak tahu pun, dengar umpatan tu pun dosa juga. Kita dok kata kita dengar saja. Dia kata dengar saja, dia tak salah. Orang salah orang umpat tu kan. Hak tu kata ada selinga kita duduk situ, kita dengar je lah dia nak cerita. Lepas tu kita dok capur. Mana apa? Kita dak kena-kena. Barang berdosa pun dak kenal berdosa. Lepas tu nak cerita bab ihsan macam mana? Perkara yang berdosa, dengar umpatan, dia tak tahu pun berdosa. Kalau mengaji kitab Penawar Hati, bab pelihara telinga anggota yang kedua, kita tahu lah. Hak tukang dengar tu sama je, dosa sama. Baru kita tahu. Kena belajar lah. Ni kadang-kadang hak mengumpat pun tak tahu apa dia umpatan. Mengumpat tu kan umpat pun tak tahu. Kita tak ngumpat, kita royak benda sebenar. Tak ada reka-reka dia kata. Cerita benda sebenar tu dia mengumpat. Kalau cerita benda tak sebenar dia panggil fitnah, tahmah. Atau berat dia mengumpat lagi. Tengok, barang mengumpat haram pun dia tak tahu. Dia kata bukan mengumpat, cerita benda sebenar. Ni jahil lah ke ni? Nak ada ihsan macam mana? Benda berdosa, tak tahu barang berdosa tu apa dia. Dia kata dia tak mengumpat sebab dia cerita benda sebenar. Hak sebenar tu mengumpat. Hak tak sebenar fitnah. Kadang-kadang kita tak kata kat belakang, kita kata kat depan selalu. Mana kita kata ke seseorang bukan kata sebelah belakang, kita kata depan batang hidung dia. Kita kata direct. Kalau kata kat belakang payah mengumpat, Masya payah. Lepas tu macam mana? Kita kata di hadapan dia.
Kita kata apa? Kita kata perkara yang dia benci. Tapi kita tak kata di sebelah belakang. Kita kata direct di hadapan. Maka tu bukan mengumpat. Ni satu lagi jahilnya. Mengumpat bukan kata sebelah belakang. Mengumpat kata perkara yang saudara kita benci. Hadapan ke belakang ke mengumpat mana? Ni. Amal mana orang faham gitu? Kita kalau nak kata ke orang, tak kata ke belakang. Payah. Kena minta maaf daripada masyar. Pesen kitanya, kita jenis direct. Kata depan-depan dia. Dan kita kata barang apa tu? Benda dia suka. Memanglah benda dia benci. Itulah mengumpat. Mengumpat kata sebelah belakang. Siapa ajar gitu? Dah macam mana? Nak jaga ihsan. Nak menjauhkan larangan. Kalau barang larangan pun kita dah kenal. Tapi dah kita pernah berhati macam hebat jaga lidah. Apa dia mengumpat? Mengumpat bukan kata sebelah belakang. Mengumpat zikruka akhaka bima yakrah. Sebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang ia benci. Itu je mengumpat. Sebelah hadapan ke sebelah belakang ke mengumpatlah. Nak jaga agama macam mana? Kalau dosa pun kita tak kenal dosa. Barulah kita kira nak memperingatkan diri kitanya, Allah sentiasa melihat akan perkara yang kita lakukan. Ini baru nak jaga ihsan. Itu kedudukan lah, kedudukan masing-masing. Dan ihsan ini mengerjakan segala perintah ni syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Dia mengerjakan segala perintah, mendirikan solat, berpuasa, itu syarat untuk sempurna agama, untuk sempurna Islam dan iman. Bukan syarat untuk sah Islam dan iman, bukan. Tapi kalau khawarij nak sah Islam, nak sah iman, kena ada ihsan, kena mengerjakan Tuhan suruh, kena tinggal Tuhan larang, barulah sah Islam dan iman. Kalau dia tidak buat Tuhan suruh, batal Islam, batal iman, kafir. Kalau dia buat Tuhan larang, sekali je berjudi, batal Islam, batal iman, itu khawarij. Sebab ihsan syarat untuk sah agama. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Ihsan syarat untuk sempurna agama, syarat untuk jadi agama. Biar agama tu dimolek. Nak sah agama kena ada Islam dan iman. Nak sempurna agama pergi kepada ihsan. Adapun Mu'tazilah pula, orang yang tidak ada ihsan, orang yang tidak solat, orang yang tidak puasa, orang yang judi minarok, khawarij batal Islam, batal iman. Hak Mu'tazilahnya Islam dak, kafir dak, duduk tengah. Tu Mu'tazilah. Islam dak, kafir pun dak. Patut akhirat nak buang mana? Buang neraka juga. Tapi dak kafir, dak Islam. Itu Mu'tazilah. Orang yang tidak mengerjakan perintah, orang yang tidak meninggalkan larangan. Kalau khawarij batal Islam, batal iman. Sebab syarat nak sah Islam dan iman kena mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Itu khawarij. Mu'tazilah lain. Hak tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan, Islam pun tidak, kafir pun tidak. Duduk tengok. Islam tidak, kafir tidak. Tapi akhirat kena masuk neraka. Kekal neraka selama-lamanya. Tapi bukan kafir, tapi bukan Islam. Ni Mu'tazilah. Kita tahu ihsan ni syarat untuk sempurna. Dan ihsan ni lah bergantungnya kekuatan iman kita. Iman nak sah, kembali kepada rukun iman 6 perkara itulah. Kena sempurnakan ke 6 rukun iman. Sahlah iman. Sah iman, nak sempurna iman. Maksud kita kata kok nak kuat iman, nak tebal iman, nak mantap iman. Ni buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, zahir dan batin. Sebab tu kitanya semayang bang tak pernah tinggal. Kira-kira gitulah. Kalau tinggal pun zaman-zaman dulu kita bertaubat dah, kita qada selesai dah. Kita pun lepas itu tak pernah dah tinggal semayang puasa. Ibadat-ibadat kita ada juga.
Tapi sampai masa Tuhan uji kita, tak terselah keimanan kita. Mana nak terselah keimanan? Nak terselah keimanan bila Tuhan uji dengan nikmat ke, uji dengan musibah ke. Nikmat pun ujian juga. Bukan musibah je ujian. Bahkan ujian nikmat ni lebih besar daripada ujian musibah. Maknanya Tuhan uji kita dengan nikmat. Syukur ke tidak? Sabar ke tidak? Sebab syukur, sabar itu bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Ni barang dalam belaka ni. Syukur, sabar ni mari daripada dalam belaka. Mari dari dalam bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Kalau Tuhan kurniakan ujian dengan kesenangan, kita tidak bersyukur, maknanya iman kita lemah. Kita tidak sabar. Dengan mana pun sabar, tahan diri. Jangan duk guna nikmat pada jalan hak Tuhan larang. Tu sabarlah tu. Kan? Yalah. Dah kita kan kaya raya, kita sihat. Kalau kita tak sabar, tak tahu lekat agitanya. Sabar daripada mengerjakan larangan. Sabarlah juga. Sebab kalau kita kaya, Tuhan beri sihat. Kalau kita nak apa-apa pun kan boleh kan. Tapi kena sabar nah. Jangan duk buat benda Tuhan larang. Kena tahan nafsu nak sangat. Peluang pula terbuka luas sebab kita banyak benda ni, banyak harta, banyak kemudahan apa semua. Sabar. Tuhan cuba dengan musibah pun sama juga. Kalau kita sebut syukur pelik. Kenapa kena syukur? Sebab musibah tu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu syukur? Musibah itu untuk mengkifaratkan dosa kita. Musibah itu untuk mengangkatkan darjat kita. Syukurlah. Dan kita sabarlah pula dengan musibah yang datang daripada Allah. Dan kita wajib redha. Ini semua bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Tetapi kalau Tuhan cuba kita dengan nikmat, cuba kita dengan musibah, syukurnya tidak ada, sabarnya tidak ada, redha-nya tidak ada. Tak ada sabar, tak ada redha. Hak adanya ghadab, pemarah. Itu maknanya iman kita tidak terselah. Tapi kita kalau kira berjuruh dah. Kalau kira lah perasan tu lah. Perasan berjuruh dah, semayang tak pernah tinggal. Kita semayang bukan semayang adat. Kita belajar molek, iman tetap dah, kita belajar dah bab akidah. Semayang kita belajar dah bab fiqh. Bukan kita tak belajar, kita bukan semayang adat. Tapi kenapa keimanan kita tak kuat juga? Kadang-kadang kita kau tua, kau pemarah. Kau tua, kau pemarah. Mana sabar? Mana redha? Patut kita bertambah tua, bertambah kuat iman. Sebab bertambah banyak amal. Bertambah banyak amal kan? Itu lebihnya orang tua daripada orang muda. Sebab apa lebih orang tua daripada orang muda? Bukan kerana tua, kerana dia banyak buat amal. Nak banding dengan orang muda. Orang muda baru je buat amal. Orang tua buat amal lama dah, banyak amal dia. Mulialah orang tua ni. Orang tua buat amal lah. Kalau orang tua hak pas ketua dah buat amal, tak ada kemuliaan waktu tu. Kau tua kau berat, kau tua kau berat. Tu tak ada nilai tu. Orang tua tu kena hormat. Tak ada hormat orang tua. Kalau kau tua kau jauh daripada agama. Mulia orang tua kerana orang tua ni banyak amal. Tapi banyak amal kenapa? Tuhan uji, hilang sabar, hilang redha. Itu kena muhasabah baliklah. Ni ihsan kita ni. Amal ibadat kita sempurna dak zahir dan batin. Sempurna fiqh je. Tapi batin keikhlasan macam mana? Tu pula nak kena kira. Sebab nak sempurna iman, nak kuat iman, nak mantap tebal iman ni mari daripada ihsan. Mari daripada ihsan. Dan tidak ada ihsan ni, walaupun bukan syarat untuk sah ihsan ada iman dengan ihsan, tetapi kalau tidak ada ihsan, solatnya tidak, puasanya tidak, dengan berjudinya, dengan minaraknya, dosa besar-besar belaka pula. Hati kau lama kau gelak. Macam mana kepercayaan kita kepada agama? Ni hati masing-masing ni. Kita tak boleh nak tomah kat orang. Orang tu semayang pun tidak. Kita kenal dia, puasa pun tidak, berjudi minarak, iman dia batal dah tu. Jangan ada ubuh.
Jangan rubuh tu kita nak tuju sebab ni kepercayaan hati masing-masing. Tapi kalau kita orang hok boleh buat amal sikit-sikit ni pun iman pun gitu dak kuat mana, macam mana orang hok mayang bang pun tidak buat apa benda tu hang dia buat belaka. Macam mana kepercayaan dalaman? Akhirnya akhirat ada akhiratnya. Perut dia ni hati dia, mulut tidak berani cakap gitu. Baru dia orang. Tu nak nakut kat orang je tu tak ada dalaman dia engkar batal iman dia, kafir di sisi Allah, ahli neraka kekal selama-lamanya. Sebab tu penting dalam bab ihsan. Bab dosa pahala kena jaga molek. Jangan sunat je, dosa kecil je. Balas tu kita. Hak bab amal sunat je. Bab dosa kecil je. Tak ada je. Dosa kecil sekalipun dia akan membitikkan hitam di hati kita. Iman kita kalau lemah. Itu kedudukan ihsan. Iman, belajar akidah molek, pegang molek, sah iman. Ni nak sempurna ni. Islam kita jaga percakapan, jaga perbuatan, comellah Islam kitanya. Tapi ihsan. Jadi hak kita sama-sama ihsan lah. Iman, Islam tetap dah. Iman tetap dah. Hak kita duduk tupu siang malam ni apa dia? Ihsan lah. Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, zahir dan batin. Inilah hak penilaian dia. Sama ada Islam, iman kita sempurna ataupun tidak sempurna. Kalau sempurna iman, terselah apabila Tuhan uji. Kalau tak terselah juga, kita kena muhasabah diri kita sendiri. Yalah, kadang-kadang bila Tuhan cuba uji kita dengan sakit, terlantar, lepas tu sepenuh masa dengan ghadab, pemarah, redanya tak ada, sabarnya tak ada. Lepas tu macam mana kekuatan iman? Itu iman masing-masing tu. Kita tak boleh nak kata pula ni orang tu ni tak ada iman ni. Jangan nak kata gitu. Tapi kita kira ambil pengiktibaran lah. Orang tua ni mayambang dah tinggal. Dia Tuhan uji dengan terlantar, reda tak ada, sabar tak ada. Itu semua datang daripada Allah. Nak marah siapa? Nak marah ke Allah? Kena reda, kena sabar lah. Cakap sedap tak kena ke dia. Yelah, cakap sedap tak kena kita. Lepas tu kena kita, iman masing-masing lah. Hak gian dia tu bahagian dia. Kita tak boleh nak tuju ni orang tua tak ada iman, tak boleh kita nak tuju gitu. Tapi kita kena muhasabah diri kita. Macam mana kalau Tuhan cuba seumpama tu, daripada kita gagah segogong ni tiba-tiba terlantar, kena orang lain buat belaka. Kena orang lain buat belaka. Ni kita segala-gala kediannya orang terpaksa tolong kita. Ni kadang-kadang kita punya ego kita tu kadang-kadang kau terselah. Nak melenting, nak marah. Itu bahagian masing-masing lah. Cuma kita nilai untuk diri kita masing-masing. Tapi kalau orang ada iman, pernah satu kisah tu, berwuduk 30 tahun, bertolong untuk berwuduk 30 tahun. Kisah toki dia. Bukan 3 tahun, bukan 3 bulan, 30 tahun bertolong wuduk. Tapi anak cucu semuanya nak cara belaka. Anak cucu semuanya suka. Sebab apa? Ketenangan dia. Kalau cakap bab agama semua, cakap bab nasihat semua, anak cucu mana dak berahi? Ni kalau nak marah, anak cucu anak pun lari, tak saya kata cucu lagi awal-awal lagi. 30 tahun wuduk bertolong. Dengan ketenangan dia, zahir dia pun bersih, mana hati dia pun bersih. Anak cucu suka, kenang kalau ada. Dah cakap benda baik semua, cakap benda agama semua, siapa tak suka? Tapi kalau nak jekah semua, cucu lagi duduk kita. Anak pun lama-lama hak natu sebelah tu natu sebelah. Warna ni dia marah semua, kita tolong dia marah kita. Kan ni? Lepas tu cek latar belakang dia macam mana. Dia tak ada ngaji tinggi-tinggi tapi ilmu dia cukup. Dia ada ngaji agama pondok masa muda-muda, ilmu dia cukup. Amal dia biasa-biasa macam kita je. Bukan kata semai sunat bangun malam tak tidur malam tak. Amal dia tu macam kita je. Semai sunat biasa-biasa, rawatib macam kita buat ni lah. Bukan kata lebih sangat, tapi buat dengan bermutu.
Bila tuan cuba, terselah keimanan. 30 tahun wuduk bertolong. Ini kisah cerita Tok Ki dia. 30 tahun wuduk bertolong. Makna apa? Anak cucu suka. Dengan sabar dia kuat, redha dia kuat. Apa? Iman dia. Iman kuat. Nak bagaimana iman kuat? Mari daripada ihsan, syarat untuk sempurna agama, sempurna Islam dan iman. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas dan tidak khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat baik, orang yang tidak ada ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.